aku selalu berada di tempat menetapnya rahmat-Mu. Imam Bukhari buat tajuk ini, orang yang tidak suka dikatakan kepada dia begitu, ya. Baik, di bawah bab ini Imam Bukhari kemukakan satu riwayat. Kata Musa bin Ismail, dia kata hadatsani Abu al-Harith al-Karmani. Al-Kirmani itu tersilap baris, ya. Al-Kirmani qala sami'tu rajulan qala li Abi Raja aqra'u 'alayka as-salam wa as'alu Allah an yajma'a baini wa bainaka fi mustaqarri rahmatih. Qala wa hal yastati'u ahadun dhalik? Qala fama mustaqarru rahmatih? Qala al-jannah. Qala lam tusib. Qala fama mustaqarru rahmatih? Qala qultu rabbul alamin. Abu Haris Al-Kirmani mencerita Musa bin Ismail. Beliau menyebutkan, aku ada mendengar seseorang berkata kepada Abu Raja, aku mengucapkan salam kepadamu dan aku meminta kepada Allah agar mengumpulkan aku bersamamu tempat bersemayamnya rahmat-Mu. Abu Raja berkata, bolehkah seseorang melakukan demikian? Bolehkah seseorang melakukan demikian? Yang tinggal menetap tinggal pada tempat menetapnya rahmat Allah. Jadi hadis ini dia ada semacam kesamaran sedikit makna. Okey, tak apa, kita tengok, Jadi bila disebut begitu, Abu Raja berkata, bolehkah seseorang melakukan demikian? Bolehkah seseorang itu minta untuk tinggal di tempat menetapnya rahmat Allah? Lalu apa itu? Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan tempat menetapnya rahmat Allah ataupun tempat bersemayamnya rahmat Allah? Apa maksud sebenarnya? Jadi Abu Raja pun dia tak fahamlah apa yang disebutkan di sini. Orang itu menjawab, syurga. Maksud mustaqarri rahmat, tempat menetap rahmat Allah itu maksudnya syurga. Bila orang itu memberi jawapan sedemikian, maka Abu Raja berkata, bukan, mustaqarri rahmat itu bukan bermaksud syurga. Lalu orang itu bertanya lagi, lalu apa yang dimaksudkan dengan mustaqar rahmat itu? Abu Raja menjawab, Tuhan sekalian alam. Hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini adalah sahih dari sudut sanadnya adalah sahih. Baik, sebelum saya pergi kepada sedikit perbincangan secara ringkas, adalah hadis ini disebut Abu Raja, yang mana Musa bin Ismail menceritakan bahawa Abu Haris Al-Kirmani menceritakan kepada beliau bahawa Abu Haris, dia kata dia dengar seorang laki-laki bertanya kepada Abi Raja. Sebelum dia tanya tu, dia bagi salam terlebih dahulu. Baik, dalam perbincangan hadis ini dia ada beberapa perkara yang menjadi khilaf ulama. Cumanya di sini saya nak sebut seorang perawi, secara ringkas saja, Abi Raja. Siapa Abi Raja? Abi Raja ni nama dia sebenarnya adalah Milhan bin Imran al-Uthari. Dia ni seorang yang siqah, seorang yang siqah, dan dia ni disebut sebagai mukhadram. Mukhadram ni hati-hadirat, maksudnya orang yang hidup di zaman Nabi, memeluk agama Islam tapi tak sempat berjumpa dengan Nabi. Dia panggil mukhadram dari sudut istilah ni. Ada setengah ulama kata mukhadram ini seseorang yang hidup zaman Nabi, memeluk Islam di zaman Nabi, tetapi dia tidak meriwayatkan satu hadis pun daripada Nabi. Tapi yang saya rujuk dalam banyak kitab, dia kata yang tidak bertemu, yang lebih tepat. Hidup zaman Nabi, memeluk agama Islam di zaman Nabi, tapi tak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Boleh jadi dia memeluk agama
Allah menghimpunkan saya, misalnya ini contoh dah, ya Allah himpunlah saya, kumpulkan saya bersama engkau, wa as'alullah an yajma'a baini wa bainak. Ya Allah, kumpullah saya, mana tempatkan di satu tempat saya dengan Allah. Dia minta, dia nak bersama dengan Allah di mustaqarri rahmatih. Cuma di sini bagi saya dia ada sedikit kesilapan ini. Sebab kalau kita lihat kepada kembalinya dhamir, hak gini lebih sesuai. Seseorang tu dia minta, bila dia jumpa seseorang, itu lebih tepat, bila dia jumpa seseorang, maka dia pun kata, ya Allah, mudah-mudahan, ataupun ya Allah, aku mohon kepada engkau supaya engkau himpunkan aku dengan engkau. Engkau tu mana orang yang dia jumpai lah, supaya dikumpulkan di mana? Di mustaqarri rahmatih. Mustaqarri rahmatih ni, kalau terjemah dari sudut bahasa Arab, mana tempat tinggal rahmat engkau, tempat tinggal rahmatnya, yakni rahmat Allah. Jadi seseorang minta kepada Allah supaya Allah kumpulkan diri dia dengan seseorang yang lain di tempat menetapnya rahmat Allah, di tempat yang ada rahmat Allah. Di segi zahirnya terjemah begitu. Bila disebut begitu oleh lelaki itu, yang mana lelaki itu tidak disebut nama apa, yang tanya Abu Raja itu, dia tidak disebut nama apa, tak apalah. Cumanya bila Abu Raja sebut begitu, maka lelaki itu bertanya, bolehkah begitu? Bolehkah begitu? Maka Abu Raja tanya dia, engkau tahu ke apa itu mustaqarrur rahmati? Yang seseorang itu minta untuk supaya dia berada dengan orang lain di tempat bersemayam atau menetapnya rahmat Allah. Kamu tahu ke apa maksud itu? Dia kata syurga lah tu. Maka Abu Raja kata, tidak, itu bukan syurga, tetapi itu adalah Tuhan. Mana seolah dia minta untuk, mana kalau berdasar pada riwayat ini, dia minta untuk bersama Allah, untuk bersama Allah di satu tempat. Itu bolehkah begitu? Itulah ulama kata tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi daripada syarah-syarah hadis yang saya sempat rujuklah, dia kata kebanyakan ulama mengatakan doa ini boleh sekiranya kita pakai makna mustaqarri rahmati, itu makna syurga, tempat Allah, tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan rahmat dia. Jadi yang rahmat yang kekal, yang terbanyak rahmat Allah ni tentu dalam syurga. Jadi kebanyakan ulama kata hak ni boleh, maksudnya dalam syurga. Sebab setengah-setengah ulama menyebutkan bahawa kita minta doa untuk berada di mustaqarri rahmati, sedangkan rahmat Allah ni, rahmah ni, dia kata nama Allah tu sendiri. Jadi ada beberapa perbezaan, cumanya saya nak sebut begini lah untuk lebih mudah faham lah. Sebab berkenaan dengan hadis ni, dia begini, kebanyakan ulama mengatakan kita boleh minta, tidak salah kita berdoa. Misalnya kita jumpa seseorang, ya Allah, kumpulkanlah saya dengan dia ni di tempat rahmat engkau yang kekal. Sebab rahmat Allah di dunia ni dia tidak kekal, dia berubah-ubah. Manusia tu daripada lama masa berlalu, dia boleh jadi sakit. Kadang-kadang rahmat itu boleh hilang sekejap saja, boleh datang pula, mana silih berganti rahmat itu dunia. Jadi kalau rahmat itu tetap tinggal dalam rahmat Allah, segala-galanya nikmat, tidak ada lain, itu syurga itu. Sebab itulah di sini kalau dalam kitab ni, dalam syarah ni pun dia sebut, dia kata yang dimasukkan dengan rahmat dalam ayat di atas itu adalah syurga, berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang yang berseri-seri wajahnya, maka di dalam rahmat Allah lah mereka kekal. Jadi bila sebut rahmat Allah ni, di dalam rahmat Allah lah mereka kekal. Semua ahli tafsir kata maksudnya syurga. Jadi maknanya kalau kita lihat antara hadis tadi dengan ayat ini, kalau kita kata syurga, maka dia akan selaras maksud. Nak tinggal bersama Allah ni
dia pun ada satu kalimah tapi dia boleh, makna boleh berubah. Ada makna ni dalam konteks ayat lah. Dilihat dalam konteks ayat. Dalam bahasa Arab pun begitu. Misalnya dalam kisah hadis ini, bila disebut mustaqarrir rahmati, apakah makna rahmat Allah itu semata-mata, yang mana rahmat Allah itu sifat rahmat tu lah. Maksudnya sifat rahmat itu tu qadim. Dia bukan makhluk Allah sifat rahmat itu. Tetapi rahmat Allah itu makhluk. Allah beri rahmat dalam bentuk umur panjang, Allah beri rahmat dalam bentuk anak yang baik. Itu rahmat Allah. Itu yang lebih sesuai. Jadi rahmat yang mustaqil, yang kekal, tidak ada lain, itu syurga. Sebab ada setengah kata seperti disebut di sini, kata mustaqarrir rahmat itu Allah itu sendiri. Rahmat yang kekal itu maksud Allah itu sendiri. Itu bercanggah dengan ayat Quran. Sebab itulah setengah ulama kata salah kita terima mustaqarrir rahmat itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah untuk mudah faham, sebab saya pun tidak nak bincang secara panjang lebar, sebab dalam syarah tu bincang dengan panjang lebar. Maknanya seseorang yang mengatakan dalam bentuk berdoa, ya Allah, himpulah saya dengan dia ataupun sesiapa saja di dalam rahmat-Mu yang kekal. Boleh kita kata begitu. Sebab apa? Maksud rahmat yang kekal itu, rahmat Allah itu yang kekal, maksudnya syurga. Berdasar pada ayat dalam surah Al-Imran tadi, ayat 107. Fa fi rahmatillah hum fiha khalid. Dalam rahmat Allah mereka kekal. Makna rahmat Allah yang kekal. Semua ulama kata ini syurga. Kalau tengok dalam tafsir mana-mana pun, ini maknanya syurga. Bahkan dalam riwayat lain ada menyebutkan bahawa ada di kalangan umat Nabi ini yang diberi keistimewaan ketika di padang mahsyar, wajah mereka itu berseri-seri bagaikan bulan purnama. Sehingga orang-orang yang melakukan maksiat, yang berada dalam kegelapan, pergi kepada dekat mereka untuk mengambil manfaat daripada muka mereka yang berseri-seri itu. Itu ada disebut dalam riwayat. Jadi maknanya kalau kita lihat kepada hadis ini, kepada ayat ini, dia lebih sesuai lah. Yang dimaksudkan dalam hadis tadi maksudnya syurga. Maknanya boleh lah, boleh. Baik, saya pergi kepada tajuk yang seterusnya. Dia sebenarnya begini sebelum saya pergi pada tajuk seterusnya, kita dalam bab berdoa, sebab kitab ni boleh dikatakan jilid kedua ni dia berkait dengan doa.
Jadi maknanya kita minta kepada Allah. Jadi minta mati di situ hakikatnya apa? Minta kebaikan. Bukan semata-mata minta mati. Semata-mata minta mati, Nabi tak benar, sebab itu seolah-olah tidak boleh terima takdir. Seolah-olah tidak boleh terima takdir. Atau kita kena fahamlah. Ada hadirat, ialah saya nak sebut sedikit lah. Saya ada baca beberapa artikel dalam internet lah, bagaimana perempuan-perempuan Islam, sedih juga kita baca, yang berada di dalam tahanan di Palestin, tahanan Yahudi. Setiap hari mereka dirogol. Mana muslimat kita lah, memang sedih kita baca. Di penjara-penjara, dikata negara orang tidak Islam, teruk, sehingga ada sahabat macam mana surat tu terlepas lah, dihantar supaya dihebohkan kepada dunia. Dia kata dia ni 25 lelaki tiduri dia setiap hari, sehingga dia minta supaya Allah matikan dia segera. Matikan dia segera. Itulah Nabi ajar. Mana kalau kita nak minta mati, mintalah. Maknanya kalau ada kebaikan pada kematian. Tapi saya tidak buat apa-apa keputusan terhadap perempuan sebab keadaan itu terlalu terdesak. Kita tak boleh hukum orang dalam keadaan itu, dalam agama kita. Cuma saya nak sebutnya secara umumnya, bila kita nak minta supaya kita dimatikan oleh Allah, minta kematian, jangan kita minta secara mutlak begitu, tapi kena minta secara ta'liq. Kita gantungkan, matikanlah aku ya Allah. Jikalau mati itu baik, itu dia panggil ta'liq. Kalau mutlak ni ya Allah matikanlah aku, begitu saja, itu Nabi tak benar. Mana tidak termasuk dalam bab sunnah lah tu perbuatan itu. Jadi kena berhati-hati. Banyak sebenarnya doa-doa ni yang orang kita tersalah. Misalnya mudah melaknat orang, mudah doa keburukan, sedangkan dalam agama Islam kita itu termasuk yang dilarang. Tetapi ialah mungkin kerana tidak terdidik dengan cara yang betul, boleh berlaku begitu. Baik, tajuk yang seterusnya ni juga berkait dengan doa juga, doa laknat. Imam Bukhari buat tajuk larangan mencaci masa. Dia sumpah serana, dia kutuk masa. Boleh atau tidak? Di bawah bab ini Imam Bukhari kemukakan dua riwayat. Riwayat pertama iaitu hadis yang ke-769. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum ya khaybat ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. Dari Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau baginda bersabda. Ini hadis ni riwayat daripada Abi Hurairah, di mana Abi Hurairah menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah sekali-kali seseorang kamu mengatakan, wahai ya khaybatad dahr, wahai kemusnahan masa, wahai masa yang rosak, wahai masa yang gagal, wahai masa yang memusnahkan. Maknanya dia kutuk masa. Khaybah ni adalah asal makna khaybah dalam bahasa Arab ni rumah yang runtuh dan ada kesan keruntuhan itu. Itu dia panggil khaybah. Itu disebut sebagai khaybah dari sudut bahasa Arab. Jadi boleh Nabi kata jangan seseorang kamu mengatakan ya khaybatad dahr, wahai masa yang meruntuhkan, wahai masa yang membinasakan, wahai masa yang menyusahkan. Kerana apa Nabi kata tidak boleh kata begitu? Fa innallah huwad dahr, kerana Allah itulah masa. Pelik juga kita dengar hadis ni. Kenapa tidak boleh kutuk masa? Kerana Allah itulah masa. Fa innallah huwad dahr, kerana Allah itulah masa. Sebab tu di sini dia ada buat huraian, takut kita tersalah faham. Di sini disebutkan bahawa yang dimaksudkan ni ulama berbeza pandangan. Kalau kita tengok dalam syarah-syarah ni disebut ulama berbeza pandangan. Apa maksud fa innallaha huwad dahr? Maka sesungguhnya Allah dialah masa. Allah ni masa. Suka juga kita nak faham tu. Di sini oleh kerana hadis ini sahih, terdapat dalam Sahih Muslim, kita tidak boleh tolak hadis ini. Kita tahu macam mana Allah itu masa, apa maksud sebenarnya.
Jadi kata Allah itulah masa, mana Allah itulah pemilik masa. Adalah hadis sebut Allah bui sebagai mukjizat pada Nabi. Pernah matahari terhenti. Dalam hadis sahih disebut matahari terhenti itu kerana kis Nabi terlewat salat asar kerana sebab tertentu. Ini ada berkait dengan peperangan. Maka Nabi doa kepada Allah. Jadi terhenti sekejap tu, mana tak sempat masuk waktu maghrib. Nabi salat asar lah. Tapi dalam setengah-setengah riwayat yang maudhu', dia kata itu berlaku pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sekat matahari daripada terbenam. Itu tak betul riwayat tu lah. Tak pernah sahabat. Itu riwayat sesuai dengan riwayat Syiah itu. Okay, tak apalah. Yang ketiga, yang dimaksudkan Tuhan lah. Tuhan adalah masa, mana Tuhan yang membalik bolakkan masa. Kalau ada perubahan masa tu, Allah lah yang buat. Ada juga yang kata begitu. Jadi sebenarnya hadis ini, setengah ulama mengatakan fa innallaha huwad dahr, maka sesungguhnya Allah itulah masa. Kita kena tengok hadis lain untuk faham hadis ini. Misalnya dalam riwayat lain, Nabi SAW menyebutkan biyadil lail wan nahar. Allah kata di tangan aku masa malam dan masa siang. Waktu malam dan waktu di tangan aku. Itulah yang dimaksud fa innallaha huwad dahr. Allah itulah masa. Maksudnya Allah yang menguasai masa. Itu yang dimaksud. Baik. Perlu juga kita tahu kenapa Nabi sebut itu. Ada masalah ke sahabat ni tentang masa ni? Ada ke sahabat yang mencaci kutuk masa? Tidak. Ceritanya begini. Dia dulu salah satu perangai orang Arab. Orang Arab ni dia tidak terdidik dengan baik. Kadang-kadang bila dia gagal nak buat sesuatu tak sempat siap, tiba-tiba masa sudah habis, sudah masuk waktu malam. Jadi orang Arab ni dia akan kutuk masa. Kenapalah siang hari terlalu cepat bila dia tak siap kerja dia. Itu fenomena, itu antara kita sebut sebagai perangai buruk masyarakat Arab jahiliah. Dia ada latar belakang. Jadi para sahabat Nabi ini, mereka ni kebanyakannya datang daripada zaman jahiliah itu. Jadi mereka sudah terbentuk kehidupan di zaman jahiliah. Jadi boleh jadi ada berlakulah juga di kalangan mereka itu masih terbawa-bawa dengan kehidupan zaman jahiliah. Salah satunya maknanya ini salah satu bentuk pendidikan yang Nabi SAW terapkan dalam jiwa sahabat. La tasubud dahr. Sebab dalam riwayat lain ada sebut dengan perkataan yang lebih ringkas. Nabi kata la tasubud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan kamu mencerca masa, kerana masa itulah Allah. Kalau kita tengok dalam riwayat lain, hadirin dan hadirat, yang tidak berkait dengan masa, tetapi dia berkait dengan larangan Nabi daripada kita mencela makhluk Allah, mencaci makhluk Allah, mengutuk makhluk Allah. Tidak boleh. Misalnya kita tengok ada berlaku kekurangan kepada seseorang. Sebagai contohlah, ada setengah orang ni dia bercakap tu, ni kelemahan manusia. Pengalaman kita berkawan dengan kawan daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya ke peringkat lebih tinggi lah, kita kata. Kita di pejabat, bergaul di mana-mana pun, dia ada satu bentuk kelemahan manusia ni. Dia bercakap itu tidak menarik. Ada kan begitu? Bila dia bercakap tu kita rasa nak ketawa lah. Bahasa dia guna pun tidak menarik. Kalau saya sendiri sampai hari ni saya ingat lagi, bila baca cerita begini saya ingat lah. Kawan saya tu dia bagus, tapi dia tu macam pondan lah, kita kata. Dia lelaki tapi macam pondan. Sehingga kadang-kadang bila dia berjalan tu lebih dia pula daripada perempuan tu. Kalau dia buat nota ni memang sebiji lebih kemas daripada perempuan, sehingga perempuan pun tertawa ke dia. Jadi adalah kawan-kawan kita yang kutuk dia. Siapa panggil dia di bahasa Kelantan lah. Dia kata mana hak jatuh, hak separuh jatuh. Oh, dia panggil separuh jatuh dia. Dia mempersendakan lah. Menyebabkan dia terasa. Bolehkah kita? Itu tentu tidak boleh. Itu termasuk mencaci kejadian Tuhan. Seseorang tu muka dia tidak cantik, cara dia berjalan tidak menarik, sehingga kita pun ada terasa nak ketawa. Itu kesalahan. Misalnya kalau kita
dia yang kecil itu. Jadi sahabat-sahabat yang ada tu melihat. Jadi mereka tertawa. Bila dia tengok kaki Abdullah bin Mas'ud tu kecil, maka sahabat-sahabat tu tertawa. Dia mentertawakan manakah ada kaki yang tidak stabil itu. Jadi bila Nabi tengok, Nabi kata, "Fama tadhakun?" Kenapa tertawa? Kenapa ketawa? Apa sebab? Nabi tahu ya, ketawa itu kerana melihat keadaan kaki Ibnu Mas'ud tu lah. Maka Nabi SAW kata, kaki itulah yang masuk jihad fi sabilillah. Itulah kaki yang sentiasa masuk dalam medan perang jihad fi sabilillah. Jadi Nabi tak benar. Mana kalau kita tengok ada kekurangan yang sama ada dari sudut fizikal, kita diam sajalah. Kita kata Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur Allah bui kita lebih sempurna daripada dia. Dan manusia dicatat darjat dia tinggi, dapat kebaikan akhirat bukan kerana fizikal dia. Bukan kerana fizikal dia. Bila tu kalau nak kira huduh tu, bukan kita kata Nabi sebut huduh bila. Tapi aku dengar tapak kaki dia dalam syurga. Memanglah Nabi sebut. Sebab ada lah sahabat tu dia bergurau, Abu Dzar lah. Dia bergurau. Dia kata, "Ya ibnal Aswad." Hei anak hitam, dia panggil kepada Bilal. Maka Bilal terasa hati. Maka Bilal report kepada Nabi. Nabi panggil Abu Dzar, "Dalam diri kamu masih ada saki-baki jahiliyah." Nabi kata. Tak apalah, cuma Abu Dzar pun dia letak muka dia di tanah, pada tanah ni. Dia minta Abu Dzar pijak dengan selipan. Itu cara dia nak didik jiwa dia supaya lain kali dia jangan ulangi kesalahan itu. Apa yang saya nak sebut di sini ya, dalam konteks perbincangan kita ni, salah satu pendidikan yang kita terima daripada Nabi SAW, kita tidak boleh kutuk kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh. Sebab kaki kecil, muka huduh, perjalanan yang tidak menarik, itu bukan berkait dengan akhlak. Itu bukan berkait dengan akhlak. Bahkan para ulama mengatakan seseorang yang Allah ciptakan kejadian fizikal dia menarik, dia bukan masuk surga kerana itu. Dia akan dapat kelebihan sekiranya dia guna nikmat fizikal dia cantik itu untuk kebaikan. Dia guna suara yang merdu untuk berdakwah. Sebab suara yang menarik ni, dia memberi kesan pada jiwa manusia. Dia baca Quran. Cubalah hadirat. Dia begini mudah. Kalau di Kelantan lah, saya ambil satu contoh. Dulu almarhum Tok Guru Menteri Besar Kelantan, sebelum dia meninggal dunia, dia ada buat, dia sebut dalam kuliah dia. Dia puji seorang ustaz, saya tak sebutlah nama apa. Ustaz ni pernah jadi wakil raja. Jadi saya sendiri pun bila kita salat di belakang dia lah, jadi makmum di belakang ustaz ni, Allah, kita rasa lain macam. Baca Al-Quran dia sangat menarik perhatian kita. Sehingga almarhum Tok Guru Menteri Besar pun kalau ustaz tu ada, dia tak akan naik jadi imam. Disuruh ustaz tu jadi imam. Dia kata baca Al-Quran tadi memang memberi kesan pada jiwa dia. Memanglah. Sebab ustaz ni dia pernah mengajar di masjid. Dia mengajar di masjid tempat saya kuliah juga. Dia kuliah situ sama dengan saya. Dan kadang-kadang kita pergi dengan dia kuliah tu, dia jadi imam untuk salat maghrib dan isya, sangat memberi kesan. Begitu juga Sayyidina Umar. Sahabat-sahabat yang suara merdu ni, dia minta baca Quran. Zakirnillah. Bila dijumpa sahabat-sahabat yang baca Quran ni menarik, dia akan sebut zakirnillah, membacalah Quran. Kerana bacaan kamu tu menjadi tazkirah kepada. Itu sikap Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi daripada hadis ni, satu poin yang paling besarnya, kita kena menerima apa yang ada di hadapan kita dengan seadanya. Tidak boleh kita kutuk dalam konteks maknanya kejadian tu lah. Mana tak ada sebab sebenarnya kita nak kutuk, tak ada sebab. Kecuali seorang itu akhlaknya buruk, tu adalah kelonggaran untuk kutuk. Adalah kelonggaran tu. Walaupun dalam setengah-setengah hadis Nabi tak benar juga. Saya sebut ada kelonggaran tu maknanya dari sudut majazi. Maknanya sudut majazi
wajib betulkan dia tanpa menjatuhkan maruah dia. Itu yang terbaik. Walaupun ada perbincangan lain lagi lah. Boleh ke tidak kita sebut secara terbuka kesilapan sahabat? Boleh, sekiranya perbuatan dia itu menyesatkan orang lain. Dan ditegur beberapa kali, dia terus lagi dengan kesesatan itu. Bahkan kalau dia mencari ahli untuk jadi sesat, cari keahlian untuk turut sesat sama dia, hak tu wajib kena dedahkan nama dia. Misalnya orang terlibat dengan ajaran salah, dia cari keahlian, hak tu memang kita kena sebut. Tak sebut berdosa tu dengan maksud untuk menyekat orang lain daripada terpengaruh dengan ajaran salah. Baik, seterusnya saya pergi pada hadis kedua di bawah bab ini. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum ya khaybat ad-dahr qala Allah azza wa jalla ana ad-dahr ursila al-layla wan-nahar ursilu al-layla wan-nahar fa idza syi'tu qabattuhuma wa la yaqulanna lil-'inab al-qarma fa innal karma ar-rajulul muslim. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kamu mengatakan, wahai kerugian masa, wahai kemusnahan masa. Seperti hadis tadilah, Allah berfirman, akulah masa itu. Jadi apa maksud Allah kata akulah masa? Tadi kita bincang dah, saya tidak sebut. Cuma di sini ada maklumat lain dalam hadis ini. Allah sebut maksud aku itu masa, akulah yang membalik bolakkan perubahan yang berlaku siang dan malam. Itu akulah. Jika aku menghendaki, aku boleh tahan tu peredaran pergerakan siang dan malam. Allah boleh buat siang sepanjang masa, Allah boleh buat malam sepanjang masa. Kalau kita tengok di hujung dunia, di kutub apa ni, tengok dalam internet tu, tak ada waktu siang. Kalau waktu malam, waktu siang tu sedikit saja nampak cerah, nampak terang. Terpaksa guna lampu jalan lagi walaupun siang hari. Cuba tengok dalam internet. Penduduk situ ada sekitar 50 buah rumah tak silap. Dululah tu lama dah dia punya itu, mungkin sekarang berubah. Jadi pelik lah kita tengok, ya? Kita kata macam mana boleh pergi duduk situ? Wallahualam lah. Apa saya pun tak tahu bagaimana tu. Mana ada keinginan tinggal. Kita kelih pun rasa pelik dengan prasarana yang tidak cukup, dengan manusia hanya beratus-ratus orang sahaja. Yalah, nak buat macam mana? Kalau manusia ni memang begitu, tidak sama. Baik, aku boleh tahan pergerakan siang dan malam. Dan janganlah sekali-kali mengatakan kepada buah anggur al-karm, kerana al-karmu adalah seorang laki-laki Muslim. Dia begini, sedangkan kalau kita tengok al-karam, kalimah karam itu dalam bahasa Arab, dia boleh dengan makna anggur, boleh dengan makna al-karam tu karam, bukan al-karmu. Sini kata al-karmu, al-karam tu ialah boleh dengan makna anggur. Tetapi al-karmu, Nabi tidak benar. Hadis ini sahih terdapat dalam Muslim, Nabi tak benar. Sebab al-karmu itu dia adalah seorang laki-laki Muslim. Maksud al-karmu tu mana orang Muslim yang dermawan. Tiba-tiba kita nak guna kepada buah anggur, Nabi tak benar. Apa maksud hadis ni sebenarnya? Baik, saya nak sebut di sini ada beberapa perkara. Berkenaan dengan masa tu kita sudah bincang dalam hadis pertama. Baik, dalam hadis ini ada larangan daripada Nabi agar kita tidak menyebut buah kurma itu dengan al-karmu. Kerana salah satu makna al-karmu adalah al-karim, yang mulia, yang merupakan sifat bagi seorang Muslim. Hal tersebut dilarang kerana penamaan anggur dengan al-karm mengandung celaan terhadap seorang Muslim. Sebab dia begini, kalau kita tengok dalam syair-syair Arab, dalam kitab-kitab klasik lah, dalam kitab-kitab buku cerita Arab, memang disebut karam tu buah anggur. Karam tu buah anggur. Tetapi satu makna lain daripada al-karam itu, lelaki Muslim yang dermawan, itu maksudnya. Jadi Nabi tidak melarang kita guna ni. Sebab apa? Sebab kalau guna untuk anggur ni, dia ada perkataan lain, kita gunanya itulah. Jangan kita guna satu kalimah yang ada makna baik dengan makna yang tidak berkait dengan kebaikan, semata-mata buah. Nabi tak benar. Sebab al-karam ni untuk
Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab dia Zadul Ma'ad, dia kata hadis ini, ni saya nak sebut sini, kita nak tekankan di sini. Dalam hadis ini Nabi larang menggunakan al-karmu ataupun al-karam kepada buah anggur, sedangkan perkataan itu digunakan oleh orang Arab. Sebabnya mengikut setengah ulama, kalimah al-karam digunakan juga dalam hadis, dalam Quran kepada lelaki yang jud, yang dermawan. Misalnya Nabi ini salah satu sifat dia karam, dermawan. Jadi Nabi tak pernah guna. Baik, apa maksud sebenarnya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab dia Zadul Ma'ad, hadis ini memiliki dua maksud. Pertama, dulu cerita dahulu zaman jahiliah, bangsa Arab menamakan pokok anggur dengan al-karam kerana anggur ini memiliki banyak manfaat dan kebaikan. Jadi kalimah al-karam tu yang bererti seseorang yang dermawan. Orang Arab dulu dia sebut kepada kalimah itu kepada buah anggur. Sebab apa? Sebab anggur itu sangat banyak memberi manfaat pada mereka. Bahkan setiap rumah orang Arab tu dia tanam pokok anggur itu. Antara sebab saya tahu, kalau dalam artikel yang saya tengok dalam internet itu, salah satunya dia boleh jaga bibir supaya tidak pecah musim panas, musim sejuk, musim panas. Tubuh pun jadi stabil dalam keadaan panas. Itu antara khasiat dia lah. Dia ada khasiat dia. Bahan serat pun tinggi. Tak apalah. Tapi ke mana secara zahirnya buah anggur tu banyak memberikan kebaikan, manfaat pada mereka. Maka mereka pun kata ini al-karam. Karam ni mana dermawan. Ni buah yang dermawan. Banyak beri kebaikan kepada kita. Tu orang Arab zaman dulu. Namun Nabi SAW membenci penamaan pokok anggur dengan suatu nama yang dapat mendorong jiwa agar menyukai anggur dan segala bentuk minuman khamar yang berasal daripada itu. Rupanya Nabi tak benar ni, sebab dulu anggur itulah bahan ataupun buah yang digunakan untuk membuat arak. Inak, kalimah inak tu tidak asal al-khamru, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Al-khamar itu asal dia dari segi bahasa Arab maknanya arak yang dibuat daripada inak, daripada buah ni lah, buah anggur. Tu asal khamar. Jadi hak buat daripada perahan, kita kata buah tamar dan buah-buah lain, itu yang bukan asal dalam bahasa Arab. Bila sebut khamar ni, dia bermaksud air yang perahan anggur yang diperam untuk waktu tertentu sehingga dia berubah menjadi arak. Itu asalnya. Rupanya Nabi tak suka tu kita letak nama baik pada anggur. Sebenarnya Nabi nak buat tu sifat teringat kepada arak. Sebab dulu orang Arab ni, sahabat-sahabat Nabi ni, peringkat awal sahabat Nabi ni, kalau kita baca dalam sejarah, sahabat Nabi ni semua minum arak, kecuali adalah tak minum, ramai juga Sayyidina Abu Bakar tak pernah minum arak. Ada ramai juga, tetapi minum arak ni biasa. Kalau ada yang tak minum arak, dianggap pelik. Bahkan sahabat-sahabat Nabi dia ada simpanan stok arak sendiri di rumah dia. Sebab tu bila turun ayat yang ketiga, peringkat ketiga, innamal khamru wal maisir rijsum min amali syaitan, hujung ayat tu mana jelas pengharaman arak berlaku selepas turun ayat itu. Maka sahabat buang semua arak, bahkan bekas-bekas tempat disimpan arak pun dipecahkan supaya terlupa dah pada arak. Banyak kan arak tu menjadi seperti minum kopi, teh, minum yang biasa generasi dulu sampai pada masa Islam. Sebab tu sahabat Nabi minum arak pergi lagi ke masjid. Sebab tu ada la taqrabus salah wa antum sukara, itu
asalnya daripada anggur itu. Tiba-tiba sebut al-karam, mulia anggur. Itu Nabi dalam proses itu Nabi minta supaya jangan sebut gitu. Kekalkan nama dia, ingatlah anggur. Oleh kerananya beliau selalu membenci asal khamar anggur dengan nama yang bagus dan mengandungi berbagai kebaikan. Yang kedua, sabda Nabi SAW tersebut semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ada isyarat. Saya ambil 2 minit sebahnya azan dulu. Lepas ni saya ambil 2 minit nak habiskan ini. Kita bagi laluan untuk azan nanti.
meninggalkan zaman kafir masuk Islam tu, mungkin sakit baki kehidupan tu masih melekat lagi. Itu cara proses Nabi nak buat. Baik, itu poin pertama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Poin yang kedua, kata-kata Nabi itu sebenarnya dia ada maksud lain. Jangan kamu namakan pokok kurma dengan pokok inap itu, pokok anggur itu dengan karam, kerana karam itu sesuai kepada orang Islam. Nabi kata, kata-kata Nabi ini sebenarnya sama, laras bahasa sama dengan kata-kata Nabi yang lain. Misalnya Nabi pernah bersabda, laisa syadid bisur'ah, bukanlah orang yang kuat tubuh badan itu orang yang sentiasa menang dalam perlawanan wrestling itu, orang yang sentiasa menang dalam perlawanan kita kata tinju dan sebagainya. Bukan itu hakikat yang kuat sebenarnya. Bahkan dalam hadis lain disebut, bahkan yang kuat sebenarnya adalah orang yang boleh tahan perasaan marah. Itulah orang yang kuat. Bukanlah orang yang kuat ni mana orang yang boleh mengalahkan orang semasa dalam perlawanan itu, wrestling ke boxing ke, itu bukan kuat sebenar. Bukan Nabi menafikan kuat, tapi bukan itu kuat yang sebenar yang dituntut dalam agama. Kuat yang sebenar adalah seorang yang boleh menahan kemarahan ketika kemarahan memuncak itu. Begitulah juga Nabi pernah sebut, laisal miskin bit tawaf, laisa miskin bit tawaf. Bukanlah orang miskin tu orang yang pergi minta kepada orang itu, minta kepada orang ini, mengemislah. Bukanlah miskin itu orang yang mengemis. Padahal kita kata biasa orang yang miskin ni memang dia mengemis. Tapi kenapa Nabi kata? Sebenarnya kata-kata Nabi ini sebenarnya lebih menjurus kepada hakikat. Jadi hakikat kuat sebenarnya apa? Hakikat kuat sebenarnya adalah orang yang boleh tahan perasaan marah. Hakikat miskin sebenarnya apa? Jiwa yang miskin. Itu hakikat miskin. Sebab kita tengok setengah-setengah orang kaya tu menipu, merampok padahal dia kaya. Orang cerdik kalau dia menipu, dia tidak sikit saja, berbilion dia tipu. Hak tipu RM1, RM10 ni orang kampung mereka cawangan ya. Kalau orang cerdik ni bila dia menipu, terkejut kita dengar jumlah tu. Jadi maknanya dia tu bukan miskin, tapi kenapa tak cukup duit? Itulah hakikat miskin yang sebenarnya, miskin jiwa. Begitulah juga hadis ni. Hakikat karam, hakikat mulia yang sebenarnya, hakikat dermawan bukan pokok anggur, tapi orang Muslim yang sebenar. Nabi nak arah ke situ. Maksud kata-kata Nabi itu sebenarnya. Okey, baik, setakat itulah dulu. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan seterusnya untuk sesi akan datang di bawah tajuk janganlah seseorang menata